Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita terus penghujung bab kita. Saya tak buat latihan dalam buku teks yang last belakang tu. Itu untuk kamu buat, senang sikit. Tapi saya akan ambil dalam buku ni Nilam. Di mana-mana buku Nilam. Terima kasih kepada penerbit buku Nilam. Okay. Latihan pengukuhan untuk bab 1. Soalan pertama dia adalah apa tu? Faktorkan selengkapnya. Nombor 1. Faktorkan selengkapnya. Tengok perkataan dia. Selengkapnya penting ni. Okey. Ini bagi kat situ soalan dia 2x kuasa 2 tolak 8x. Okey. Jadi bila kita nak faktor macam ni senang sikit. Bila dia ada 2 ni, cara faktor dia mula-mula kita akan cuba faktor nombor 1 ni untuk 2 orang Untuk 2 orang 2 orang yang ada x. Dua-dua ada x. Dua-dua orang yang ada, dua-dua ada x. Jadi pertama kita faktorkan dia punya nombor dulu. Nombor, kemudian nombor 2 baru kita faktorkan dia punya x. Okey, ni nombor kita kat sini apa? 2. Sini 8. Jadi dua-dua ni adalah sifir 2. Jadi kita boleh faktorkan 2 kat situ. Okey. Jadi sini ada x, sini pun ada x. Jadi kita boleh faktorkan x. Nampak? Kalau kita keluar, jadi 2 dah keluar, habis. Sini x ada 2. 1 dah keluar, tinggal lagi 1x. Okey. Tolak 8. 8, 2 keluar. Maksudnya 8 bahagi 2. Tinggal 4x dah keluar habis. Okey. Jadi ni saja jawapan dia. Okay, jawapan kita yang mana tu? 2x, x tolak 4. B. Ni senang aja. Okey. Nombor 1. Nombor 2 kat sini, dia bagi kat situ kembangan lah tu. Dia bagi kat situ, dia kata 2 tolak 3x kuasa 2. Okay, yang ini macam-macam kaedah lah. Macam-macam kaedah. Okay, kaedah pertama, kaedah asas. Asas maksudnya, kalau kamu tengok soalan macam ni, kamu kena faham. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya adalah 2 tolak 3x darab dengan 2 tolak 3x. Ini kaedah asas. Maksudnya basic sekali, paling basic kan. Jadi kita akan buat satu persatu. 2 akan pergi dekat 2 dan 2 juga akan pergi dekat 3. Jadi 2 akan pergi dekat 2 maksudnya 2 darab 2. Dalam matematik biasanya anak panah ni semua adalah simbol bagi darab. Simbol bagi darab. Jadi 2 darab 2 akan jadi 4. 2 darab dengan negatif 3. Dia nombor dengan nombor, ingat nombor dulu. Nombor dengan nombor je. 2 darab dengan negatif 3. 2 darab dengan negatif 3 akan jadi negatif 6x. Dia tengok nombor dulu baru tengok huruf dia. Sama juga 3x kita tak lalu atas lah, pasal silang kita di bawah. Negatif 3 darab dengan 2. Negatif 3 darab dengan 2 akan jadi negatif 6x. Negatif 3 darab dengan negatif 3. Negatif 3 darab negatif 3 akan jadi positif 9x darab x. X kuasa 2. Okey. Jadi kat sini ada x, sini pun ada x. Jadi kalau ada yang anunya sama, kita boleh gabungkan dia. Jadi kita akan dapati negatif 6 tolak 6 akan dapat 4 tolak 12x campur 9x kuasa 2. Okey, ini kaedah biasa. Normal. Boleh? Okey. Ni saya tunjuk pula kaedah alternatif. Ini kaedah nombor 2. Kita panggil kaedah formula. Kaedah formula dia pakai macam ni. Kalau A campur B kuasa 2, kita akan dapat jawapan dia A kuasa 2 campur 2AB campur B kuasa 2. Ini kaedah. Dia panggil kaedah formula. Kaedah formula dia jawapan terus. Contoh macam ni, soalan dia adalah 2 tolak 3x kuasa 2. Nampak? Jadi maksudnya seolah-olah ini diwakili oleh apa ni? A, ini diwakili oleh B. Okey? Dan jawapan dia mesti apa? 3 orang. 1, 2, 3 orang terus. Okey? Jadi automatik kamu ambil. Maksudnya apa?
A kuasa 2 maksudnya 2 kuasa 2. Sini akan jadi 2 kuasa 2. Saya tulis kat bawah 2 kuasa 2. Belakang akan jadi 3x kuasa 2. Ada kuasa 2 depan. Kuasa 2 depan, kuasa 2 belakang. Okey. Yang tengah pula 2 mula dari sini. 2 ni yang ini punya 2. 2 darab dengan A darab dengan B. Nampak? Tapi bila dah biasa boleh lajulah. Sini akan jadi 4. Sini akan jadi 2, 4, 12. 12x. Yang ni akan jadi 9x kuasa 2. Okey. Simbol dia yang belakang sentiasa positif. Yang depan ni dia follow. Kalau sini tolak, sini pun akan jadi boleh. Okey, kalau dua cara lah. Nak buat macam ni boleh, macam tu boleh, kan? Mana-mana pun boleh. Ikut kamu punya suka. Saya bagi 2 kaedah untuk kamu kan. Okey. Tu adalah kita panggil apa? Kembangan. Pengembangan kuadratik untuk soalan nombor 2. Jadi jawapan kita mana ni? D. Kan? Jawapan kita adalah D kan? Itu nombor 2. Kita tengok nombor 3 pula. Kita cerita nombor 3. Nombor 3 soalan dia bagi apa? Kembangan juga. K tambah 2 dengan K tambah 4. Okay. Yang ini kamu boleh buat macam biasa boleh. Dengan formula pun dia boleh juga. Tapi lain sikit lah. Kan? Formula dia lain sikit. Contoh yang biasa kita buat yang ini tarik ke sini. Yang ini tarik ke sini. Kita bagi dia apa? K kuasa 2 campur dengan K jumpa 4. 4K campur dengan 2 jumpa K. 2K campur dengan 2 jumpa 4. 2 kali 4, 8. Yang kita akan dapat jawapan akhir. Sini ada K, sini ada K. Kita boleh combine dia akan jadi K kuasa 2 campur dengan 6K campur 8. Ini kaedah asas. Kaedah asas. Okey. Boleh. Satu lagi kaedah. Kita guna kaedah tambah darab. Kita panggil dia kaedah tambah darab. Dan tambah darab maksudnya kita buat tu K tambah 2 dengan K tambah 4. Kita terus jawapan dia 3. Kita tahu jawapan dia mesti 3 orang. Okey. Yang depan kita ambil K dengan K maksudnya K kuasa 2. Depan senang. Belakang 2 dengan 4 maksudnya akan dapat 8. Masalah dia apa? Yang tengah aja. Yang tengah macam mana? Yang tengah adalah tambah. Tambah maksudnya 4 dengan 2 ditambah. Dia akan jadi apa? 6K. X pula. K. Ini belakang, darab, tengah tu penting. Kita tambah. Okay, kalau nombor dia lain pun boleh buat. Nombor dia pelik-pelik boleh buat. Saya tunjuk lagi. Boleh, naik. Okey. Fitus, minggu lepas banyak sangat saya tanya dia, maju kot. Dia buat MX? Banyak latihan. Oh. Bab 1 kan? Oh, betul. Bab 2 senang je tu. Rumus saya faham. Okey. Kita tengok soalan seterusnya. Yang ini dia lain sikit, nombor 4. Soalan nombor 4. Apa soalan nombor 4? Diberi bahawa 2x campur dengan 4 dan x tolak 5 sama dengan 0. Maka nilai-nilai x. So cari nilai-nilai x. Yang penting nak cari nilai x. Nak cari nilai x. Langkah pertama kita kena faktor. Okey. Langkah kedua kita kena samakan dengan 0. Lepas tu baru kita akan dapat dia punya jawapan. Faham?
Okay, faktor. Ni dia dah faktor. Faktor maksudnya dalam kurungan 2 ni kita panggil dia dah faktor. Bila dia dah faktor maksudnya kita skip. Step kedua apa? Samakan dengan kosong. Jadi kita keluarkan seko ni. 2x campur 4 sama dengan kosong. Dan x tolak 5 pun sama dengan kosong. Ini kalau lepas faktor. Jadi kita akan dapat kat sini macam mana? 2x tambah pindah sebelah jadi negatif 4 darab potong saja bawa ke bawah. Ini darab jadi bahagi. Jadi yang tinggal apa? X sama dengan 4 bahagi 2 negatif 2. Yang ini senang. Sebab apa? Tolak pindah je. Tolak pindah je. Jadi terus apa? X sama dengan negatif akan jadi terus positif. Jadi jawapan kita apa? Negatif 2 dengan 5. Boleh? Okay. Tapi kalau dia tak faktor lagi, kita ambil kalkulator lah faktor. Lagi senang. Kalkulator bagi jawapan terus. Okay. Contoh tengok soalan. Nombor 5 tu, dia cari punca. Cari punca dengan soalan cari nilai X adalah benda yang sama. Sebab X adalah punca. Punca adalah X. Kamu kena ingat. Nombor 5 kat sini ada apa? X adalah punca. Sebab apa? X punca berada pada pintasan X. Jadi X tu adalah punca, perkataan dia. X adalah punca. Kalau dia tanya punca maksudnya kamu kena cari X. Nak cari X biasanya kalau kuadratik paling senang kita kena faktor. Nombor 1 faktor. Nombor 2 kita kena samakan dengan kosong. Nombor 3 dapat jawapan. Okey. Ini zaman dulu punya cerita. Zaman sekarang kamu terus pergi guna apa? Kalkulator. Kalkulator kamu biasa tu kamu gunakan mod tekan sampai dia jumpa EQ and kemudian kamu tekan anak panah boleh, aku tekan mod sekali lagi pun tak apa. Sampai dia jumpa degree. Degree maksudnya darjah kita paling besar, kuadratik kita pilih degree dia 2 sampai dia minta A berapa, masukkan. Lepas masukkan A tekan sama dengan, masukkan B pula tekan sama dengan, masukkan C pula tekan sama dengan. Sampai dia bagi jawapan X1 siapa, tekan sama dengan X2 siapa. Ambil jawapan. Okey. Kita tengok soalan ni dia bagi apa ni? Soalan nombor 5 dia bagi punca-punca bagi persamaan 2x kuasa 2 campur dengan 4x tolak 16 sama dengan kosong. Jadi kat sini A kita adalah 2. B 4 dan C negatif 16. Kamu tekan je kalkulator, kamu terus dapat jawapan X1 dan X2. Cuba tekan. Dapat berapa ni Sufian? Dapatlah. 2 dengan negatif 4. Okey. Dapat. Mana dapat? Okey. Boleh faktor kena cekap tekan kalkulator. Dah dapat 2 dengan negatif 4 apa? 2 dengan negatif 4. 2 dengan negatif 4. Selesai jawapan kita yang mana tu? C. Okey. Jadi kalau soalan kuadratik yang senang-senang ni kena skor lah. Jom kita masuk yang bawah sikit. Dia makin lama makin soalan dia makin gempak sikit lah. Okey. 6, 7, 8, 9. Tengok. Kalau kamu tengok tanda 7, 8, 9 tu penting. 7, 8, 9 tu adalah soalan-soalan klon SPM yang dulu-dulu. Ini soalan objektif lah. Soalan ni banyak soalan objektif. Dah ingat balik Ingat tadi faktor macam mana?
Boleh tak ni? Kembang macam mana? Okey. Dan kita tengok. Apa? Macam kau ni. Okey, nombor berapa tadi? Tengok ni 6 ni besar lah ni. Nombor 6 Nombor 6. Selesaikan 2y kuasa 2 campur 6y sama dengan 9 campur 3y. Kalau kamu tengok, kita tahu dia kuadratik sebab dia ada kuasa 2, betul? Tapi dia bukan dalam bentuk persamaan kan? Sebab apa? Dia tak sama dengan kosong. Jadi kita kena susun dulu. 2y kuasa 2 campur dengan 6y. Dah y ada, panggil kawan dia. Y akan panggil kawan dia. Tambah akan tukar jadi tolak 3. Udah, satu tulis x semua dia keluar x kan? Y. Lepas tu, apa pula? 9. Positif tukar jadi negatif. Dia mesti sama dengan kosong. Jadi ada y, sini ada y, kita boleh kira, kita akan dapat 2y kuasa 2, 6 tolak 3, 3y tolak 9 sama dengan kosong. Sekarang dah boleh tekan kalkulator sebab soalan dia selesaikan. Baru ni A kita 2, B kita 3 dan C kita negatif 9. Tekan je kalkulator, kamu akan dapat y sama dengan y sama dengan. Walaupun kalkulator kamu bagi x, tapi kamu kena faham dan dalam kuadratik itu hanya perwakilan dalam kalkulator. Huruf lain tak kisah. Kalkulator kamu faham x je. Okey? Apa dapat? Yang mana jawapan dia? C. Okey. Jadi 3/2 dengan negatif 3. Dapat? Yang lain dapat? Ni senanglah kan? Sebab dia bukan soalan SPM, tengok nombor 7. Dia start nombor 7 tu, yang itulah soalan SPM kamu. Dia campur aduk semua tau. Dia rojak semua sekali yang kita dah belajar, dia rojak sekali. Tengok nombor 7 tu. Soalan dia kata apa? Dia bagi kat situ 4x campur 2 tolak 2 tolak 3x kuasa 2 kat situ. Sama dengan. Jadi dia suruh buat apa ni? Dia suruh kembangkan sahaja. Jadi kita kembangkan, kita tengok. Bila kita nak kembangkan, kita tengok dulu. Yang ini kurungan dia. Kurungan ni tak ada kuasa. Nampak? Bila kurungan tak ada kuasa, 4 ni terus boleh masuk. Dia boleh masuk. Okay? Tapi kurungan ni ada kuasa. Bila kurungan ada kuasa, negatif ni tak boleh masuk. Jadi dia kena selesaikan kuasa dia dulu. Kita pakai apa? Yang formula kita tadi. Akan dapat 3. Okay? Dia apa formula kita tadi? A kuasa 2. Kemudian tambah B. B pula. 2AB campur B kuasa 2. Okay? Jadi kat sini A kuasa 2. 2 akan jadi 4. Kemudian belakang akan jadi 9x kuasa 2. Yang tengah ni akan jadi 2 darab 3 darab 2. Lompat ni. 2 darab 3, 6. 6 darab 2, 12. X. Macam tu. Okay. Letak simbol. Belakang mesti positif. Yang depan ni, kalau sini tolak, sini akan ikut. Kurungan. Negatif ni masih lagi kat luar. Dia tak boleh masuk ni. Okay. Ini saya letak dulu lah. Jadi 4x tambah 2 macam tu. Kita kena kembang dulu yang kuasa 2 tu sekarang kedua-dua kurungan dah tak ada kuasa. Bila kedua-dua kurungan tak ada kuasa, maksudnya orang luar dah boleh masuk. Ini akan masuk 3 dia masuk negatif. Di sini akan dapat 4x campur dengan 8. Okay, yang ini akan jadi negatif 4. Negatif dengan negatif akan jadi positif 12. Negatif positif akan jadi negatif 9x kuasa 2.
Jadi kerja kamu sekarang buat apa? Susun lah. Susun. Tengok jawapan objektif dia macam mana susunan dia. Objektif dia buat apa? Dia buat kuasa 2 dulu Kuasa 2 dulu. Kuasa 2 kita apa? Negatif 9x kuasa 2 dah settle. X kita ada 12 dengan 4. 12 campur 4 16x. Kemudian 8 tolak 4 4. Okey, mana jawapan kita yang mana tu? Okey, tanda kan? Tanda C. Tanda kan? Boleh? Okey. Tengok seterusnya nombor 8. Cuma ni kemahiran yang penting kat kamu. Kamu kena pandai kembang. Kamu kena pandai selesaikan persamaan algebra saja kan. Okey. Nombor 8. Kita tengok nombor 8. Mana soalan dia? Nombor 8 kat sini dia bagi kat situ adalah apa? Dia bagi kat situ G tolak 2H, G tambah 2H, kemudian tolak dengan G tambah 2H kuasa 2. Dia lebih kurang soalan dia. Memang dia suruh kemal. Lebih kurang yang soalan dia kan. Cuma beza dia kat apa? Yang ini ada 2 kurungan. Yang ini ada 1 kurungan, ada kuasa 2. Yang ini kita boleh kembang terus. Okay? Kamu tengok betul-betul kat soalan ni. Dekat soalan yang kat depan ni, kamu akan nampak dia benda yang sama tau. Cuba tengok. G2H. Ini pun G2H. Sama kan? Okay? Apa yang beza dia? Yang bezakan dia adalah tolak dengan tambah. Yang ini pun ada formula dia. Formula dia, kalau kamu jumpa ada 2 kurungan, yang dibezakan oleh 1 tambah 1 tolak. Nampak? Jadi kita akan dapat terus jawapan yang mudah. Kita hanya perlu akan dapat jawapan dia A kuasa 2 tolak B kuasa 2 saja. Dia tak ada orang tengah. Sebab apa tak ada orang tengah? Kalau seorang tambah, seorang tolak, habis. Dia benda yang sama. Jadi dia akan, bila kamu ingat, dia mudah sikit buat. Contoh, tengok, ni sama. Tapi yang tak sama negatif dengan positif. Dia tak kisah siapa dulu, negatif dulu ke positif dulu. Sebab apa? Negatif positif tetap akan jadi negatif. Okay, jadi terus jawapan kita akan dapat apa? G darab dengan G. G kuasa 2. Negatif positif. Negatif. 2 kali 2. 4. H kali H. H kuasa 2. Terus. Okay. Negatif dah boleh masuk? Belum boleh masuk. Sebab apa? Ada kuasa. Kalau ada kuasa, negatif tak boleh masuk. Negatif tunggu. Jadi kuasa harus diselesaikan dulu. Formula kita apa? G kuasa 2 tambah dengan darab 2 akan jumpa dengan 2. 2 kali 2? 4G H campur dengan 4H kuasa 2. Kuasa 2 kan belakang. Kan negatif masuk. Bila negatif masuk, G kuasa 2 tolak 4H kuasa 2 tolak G kuasa 2 tolak 4GH tolak 4H kuasa 2. Boleh tak? Jadi kat sini kita akan nampak, kita selesaikan siapa dulu? Tengok jawapan objektif. Dia buat G dulu ke dia buat H dulu? G dulu. Dia buat ada yang H dulu, ada G dulu kan? Kaki dia je ni. Tak apa. Kita try mana-mana. Saya ambil G dululah. G tolak G. Ada lagi ke G? Habis. H tolak-tolak akan jadi apa? Negatif
8H kuasa 2. Ni tolak 4GH. Itu saja yang tinggal. Jawapan kita mana sekian ni? B ke? Bukan. C. Okay. Kamu tengok soalan ni tak susah sebenarnya. Tapi dia sangat mudah untuk kamu buat. Careless. Kamu rasa macam dah siap okey. Sebab apa? Kadang-kadang yang peliknya, kita salah buat objektif ada jawapan tau. Sebab apa? Orang yang buat soalan tu, dia dah expect dah budak akan salah kat mana. Kalau salah kat sini, jawapan dia ni. Kalau salah kat sini, jawapan dia ni. Sebab tu kadang-kadang kita buat salah. Jawapan ada, kita pun tanda. Okay? Kalau salah tak ada jawapan, tak apa. Kita tahu memang salah. Dah lah salah, jawapan tak ada. Okey, tak apa. Buat semula. Problem dia adalah objektif ni, bila kita buat salah, jawapan tu ada. Itu kacau. Okay, kita terus masuk nombor 9. Tengok nombor 9. Okey, apa soalan nombor 9? Saya dulu nombor 9. Soalan dia kat sini adalah 5Y tolak 2X. X tolak 3Y. Okey, biasanya kalau soalan macam ni saya lebih sarankan kepada pelajar, memang ada shortcut dia. Tapi saya lebih sarankan elok kamu buat basic lah. Buat secara asas je. Kita buat satu. Di sini, kemudian di sini. Bawah, tarik, bawah, tarik. Jadi ada berapa line? Ada 4 line. Bila 4 line maksudnya kita akan menghasilkan 4 jawapan kita. Okey? Garisan yang pertama, 5 darab dengan tak ada nombor. 1 maksudnya 5 lah. Huruf kita Y dengan X akan jadi XY. Tulis ikut abjad. Okey? Kemudian 5 dengan negatif 3. Negatif 15. Y dengan Y. Y kuasa 2. Satu-satu relax. Bila kamu dah biasa, otak kamu akan proses laju sebenarnya. Negatif 2 dengan tak ada nombor. Maksudnya, negatif 2. X dengan X akan jadi X kuasa 2. Sama juga ni. Negatif 2, negatif 3 akan jadi positif 2 kali 3, 6. X dengan Y, XY. Tapi bila kita dah tahu berapa garisan kita jawapan kita mesti kali pertama mesti ada 4. Lepas tu baru kita tengok ada tak orang yang sama kat sini. XY dengan XY. Okey, jawapan macam mana? Siapa dulu? Tengok jawapan objektif kamu. Biasanya dia ke siapa dulu? Dia ikut abjad. Kalau X dengan Y kuasa 2, dia akan X dulu. X kuasa 2 dulu. Ni siapa? Negatif 2X kuasa 2. Kemudian XY. 5XY campur 6. 5 campur 6, 11XY. Kemudian tolak 15, Y kuasa 2. Siap. Firdaus. Firdaus masuk online pula. Firdaus kenapa tak datang? Mana si Firdaus ni? Musafir ke? Musafir. Oh, dia main chat. Dia tak cakap. Okey, Firdaus. Sufian dia kutuk kau. Okey. Kita tengok seterusnya nombor 10. Okey, sekejap. Ini dah ingat balik. Ingat balik. Okey. Jom kita tengok soalan nombor 10. Okey, nombor 10 kat sini soalan dia melibatkan masih lagi soalan berkenaan dengan
selesaikan. 3 persamaan ni dia dah susun tak cantik. Kamu kena susun bagi cantik. 36 per dengan 3y. Okay. Jadi kita nak susun bagi cantik. Langkah pertama macam biasalah. Persamaan kalau boleh kita nak dia sebaris. Kalau dia ada 2 tingkat maksudnya melibatkan pecahan, kita kena selesaikan pecahan dulu. Supaya dia tak ganggu kita punya fikiran. Tengok soalan rasa dia susah. Jadi 3y ni dulu akan kita pindahkan ke sebelah. Dia akan jadi apa? 339y sama dengan y kuasa 2 tolak 36. Okay. Kemudian nak jadikan kosong belah mana pun tak apa, tak kisah. Atau kalau nak pindahkan, saya lagi suka kalau yang ini pergi sini, kamu kena bergerakkan 2 orang. Betul tak? Kalau sini pergi sini, kamu hanya perlu gerakkan seorang. Siapa yang kamu nak gerakkan? 9y lah. Betul tak? Tapi boleh ke gerak yang ni? Boleh, sama je. Cuma kita nak siapa? Mana senang. Jadi, saya tinggalkan kosong kat sini. Jadi kat sini jadi apa? Y kuasa 2. Tempat lepas y kuasa 2 adalah tempat y. Siapa tempat y? 9y datang. Bila 9y datang, positif dia tukar jadi negatif 9y. Yang ini dia pergi ke belakang saja. Tidak ada perubahan kat dia. Sekarang dah ada A, B, C. Kamu dah boleh tekan kalkulator. A kita berapa? 1. B negatif 9. C negatif 36. Kamu akan terus dapat jawapan. 2 jawapan. Terus dah boleh tanda dekat jawapan objektif kamu. Nanti SPM tak boleh bawa tau. Ni. Kamu punya kucing. Hah? Oh, okey. Jadi gam, koko, gam. Boleh cabut bila masa lah. Cabut tak apa. Nanti kau tak terlupa bawa masuk. Pengawas kau dia ambil, dia bakar. Depan kau dia bakar. Tak boleh bawa masuk binatang. Apa dapat ni? Dapat? Apa? Negatif 3 dengan 12. Jawapan ada. Jawapan C. Okey, cantik. Sekarang kita terus pergi dekat faktorkan selengkapnya. Nombor 11. Faktorkan selengkapnya. Tengok. Yang ni saya tulis ni. Faktorkan selengkapnya. Bahaya faktorkan selengkap ni kadang-kadang ada pelajar bila faktor dia tekan kalkulator. Bila tekan kalkulator, kemudian bila dia letak balik dalam bracket tu tak cukup. Kena hati-hati ya. Okey, tapi soalan SPM kalau macam ni senang sangat dia bagi apa ni? 2H kuasa 2 2H kuasa 2 tolak dengan 8. Okey. Biasanya kesalahan pelajar. Kesalahan pelajar ni jangan buat. Kesalahan. Apa dia buat? Dia ambil kalkulator, dia faktor. A dia sama dengan 2, B tak ada, C sama dengan negatif 8. Cuba kau faktor. Tekan kalkulator. Apa dapat? 2 dengan negatif 2 kan? Okey, jadi 2 dengan negatif. Jadi X sama dengan 2 dengan X sama dengan negatif 2 kan? Ada pelajar dia terus buat kurungan. Dia terus letak X sama dengan 2, dia letak X tolak 2, dia letak X tambah 2. Okey, jadi yang ini salah. Untuk soalan ni nasib baiklah. Ada tak jawapan ni? Tak ada. Nampak? Dalam SPM biasanya benda ni ada. Ini adalah biasa kesalahan pelajar. Kenapa? Dia tak faktorkan selengkapnya. Dia pakai kalkulator. Kalkulator sebenarnya dia dah simplify. Dia dah pemudahkan. Okey? Untuk faktorkan selengkapnya adalah kita kena check dulu tengok. Yang ni X dengan X maksudnya X kuasa 2. Sini 2. Okey, jadi kita guna teknik biasa. Teknik biasa kamu kena buat apa? Nombor 1 faktorkan nombor dulu. Kemudian nombor 2 baru kita tengok pasal X. Nombor 3 jawapan.
Okey. Tengok soalan ni. Dia apa ni? 2 H kuasa 2 tolak 8. Saya boleh faktor 2 dulu. Bila saya faktor, sebab H seorang je. Nampak? 2 je boleh faktor. Boleh faktor 2, yang tinggal apa? H kuasa 2 tolak dengan 4. Yang ini kamu kena ingat. H kuasa 2, bila dia jumpa tolak dengan nombor apa-apa, dia akan gunakan sifat yang saya ajar tadi. Formula dia A campur B, A tolak B ni. Nampak? A campur B tolak B akan jadi apa? A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Nampak? Dia akan guna benda ni. Kan? Iaitu, kenapa dia boleh guna macam ni? Sebab 4 ni adalah nombor kuasa 2. Kamu kena cam. Jadi kita sebenarnya boleh pecah lagi menjadi H kuasa 2 akan jadi apa? H darab H. Tolak akan jadi tambah tolak. 4 akan jadi apa? 2 kali 2. Oh siap. Itu kita panggil dia faktorkan selengkapnya. Jadi jawapan kita kat sini adalah C. Betul ke? C kan? C. Tengok hati-hati Dia ada 2 formula je biasanya. Formula tak banyak. Dalam faktoran ni formula simple je. Cuma kena biasakan diri. Tengok nombor tu, kita kena cam dia. Okey. Sekarang nombor 12. Nombor 12 tu saya bagi kamu cuba baca dulu. Kan? Baca dulu bagi faham tengok. Jom kita baca dulu tengok. Apa jadi? Biji bola dilontar tegak ke atas dan tingginya selepas masa T saat ialah 12T tolak T kuasa 2 meter. Hitung masa yang mungkin dalam T bila bola itu mencapai ketinggian 20 meter. Okey. Apa kesimpulan yang kamu dapat? Nombor 12 12. Yang pertama, si biji bola dilontar tegak ke atas dan tengok dan kata dia tu. Tingginya selepas masa T ialah. Apa maksud dia? Boleh? Apa maksud dia? Tengok ayat dia. Tingginya selepas masa T ialah. Maksudnya dia kata tingginya. Tinggi ialah. Tinggi ialah. Ialah adalah apa sama dengan? Ialah 12T tolak T kuasa 2. Ini tingginya. Faham? Okey. Hitung masa yang mungkin apabila bola itu mencapai ketinggian 20 meter. Maksudnya apa? Dia nak apa? Dia nak cari T apabila tinggi sama dengan 20. Itu maksud soalan tu. Jadi kita masukkanlah persamaan kita ni adalah apa? 12T tolak T kuasa 2 sama dengan berapa tinggi? 20. Nampak? Bila kita selesaikan persamaan ni, dapatlah kita punya apa? T. Nak selesai persamaan ni mestilah sama dengan kosong. Pindahlah 20 ke sebelah sini. Dia akan jadi apa? Susun bagi cantik Negatif T kuasa 2 campur 12T tolak 20 sama dengan kosong. Ambil kalkulator, faktor. Siaplah. Apa? 10 dengan 2. 10 dengan 2. Jadi jawapan kita yang mana? 2. Kenapa bukan 10?
Sebab tak ada, bagus. Soalan dia objektif. Kan? Bila kamu dapat jawapan, kamu tekan kalkulator bagi jawapan apa tadi? T sama dengan 10, T sama dengan 2. Betul tak? Kamu pun, cikgu jawapan saya dapat 2 jawapan. Kenapa jawapan objektif 1 jawapan? Soalan objektif suka hati dia lah. Nampak? Kecuali kalau A dia bagi 2, B dia bagi 10, baru kacau cerita dia. Kan? Sekarang jawapan kita hanya ada pada A 2. Kita ambil 2 je lah. Kita ambil. Boleh faham? Okey. Cuba nombor 13 pula. Cuba. Nombor 13 Nampak ni. Cuba tengok nombor 13. Baca pelan-pelan, relax. Tengok persamaan dia, apa yang boleh ambil. Seutas dawai dipotong kepada 2 bahagian. Setiap bahagian dibengkokkan menjadi sebuah segi empat sama dengan sisi 2x dan x tambah 3. Apa maksud segi empat sama? Semua sama. In English we call it square. Boleh baca translate dekat bawah. Cari nilai x jika jumlah luas kedua-dua segi empat dibentuk ialah 41. Ui, ini kebat sungguh soalan ni kan. Nampak? Hanan dah nampak lah. Suhu makin naik kepala dia. Dapat Fian? Fidos dapat ni Fidos. Dia duduk kat rumah ni. Dia Google jawapan. Okey. Bagi pelajar-pelajar di sekitar kawasan Gombak dan seangkatan dengannya, bolehlah datang dan untuk bersama-sama kami dalam kelas untuk belajar bersama secara bersemuka. Okey. Dalam kelas saya ada ramai ni, iaitu lebih pada 2 orang. Okey. Lebih satu orang berdua ramai. Okey. Dapat? Jawapan apa? Tekan kalkulator. Tak dapat? Nombor 13. Tengok, apa maksud ayat dia? Seutas dawai dipotong kepada 2 bahagian. Setiap bahagian masing-masing dibengkokkan menjadi segi 4 sama. Maksudnya ada 2 bahagian. Setiap bahagian dibengkokkan menjadi segi 4 sama. Nampak? Okey, kemudian dia kata dengan sisi. Yang ini sisinya 2x. Yang ini sisinya x tambah 3. Macam tu. Nampak? Kemudian dia kata apa? Cari nilai x jika jumlah luas kedua-dua segi 4 yang dibentuk ialah 41. Maksudnya luas yang ini campur luas yang ini sama dengan 41. Okey? Apakah luas yang ini? Bila segi 4 sama, kalau sini 2x, sini pun 2x. Kalau sini x tambah 3, sini pun x tambah 3. Okey? Jadi persamaan kita adalah 2x kuasa 2 campur dengan x tambah 3 kuasa 2 sama dengan 41. Ini pembinaan persamaan ni penting. Okey? Itu kita selesaikanlah. Yang ini kita akan dapat 2x kuasa 2 akan jadi 4x kuasa 2. Campur yang ini jawapannya 3 orang tadi. Yang pertama siapa? X kuasa 2
Yang belakang dia akan jadi 3 kuasa 2 akan jadi 9. Yang tengah akan jadi darab. 2 darab 3, 6x. Sama dengan 41. Okey? Boleh tak? Susun semula, kita akan dapat kat sini 5x kuasa 2 campur 6x. Yang ini 9 tolak dengan 41. Berapa 9 tolak 41? 32. Betul? Sorry. Negatif 32, betul? Sama dengan kosong. Ambil kalkulator part tu, dapatlah x kita. Berapa x yang jawapan sesuai mengikut objektif kita? Tiga. Dua. Dapat dua. Satu lagi? Negatif memang kita tak pakai lah. CM betul lah. Jadi kita ambil jawapan kita adalah 2 saja. Okey? Tengok nombor 14 pula. Okey. Nombor 14 saya tak ada ABC. Kamu ada ABC tak? Nombor 14. Ada. Tak ada. Okey, nombor 14. Soalan ni dia bagi satu gambar rajah. Segitiga bersudut tegak, x tambah 9. X tambah 2, 13. Okey. Soalan dia kata cari nilai x. Okey. Jadi apa yang formula yang kita nak pakai? Kamu kena ingat bila dia bagi satu segitiga bersudut tegak, berkenaan dia punya sisi-sisinya. Kan? Jadi yang sesuai formula penyusun adalah kita pakai teorem Pythagoras. Apakah teorem Pythagoras? Teorem Pythagoras mengatakan bahawa kalau ada sisi dia A, B, C, kan? Maka formula dia C kuasa 2 adalah sama dengan A kuasa 2 campur B kuasa 2. Okey, ini sebenarnya adalah teori luas. Teori luas. Kan? Iaitu kalau luas segi 4 ni, Pak. Kadang-kadang kamu akan jumpa soalan macam ni tau. Dia buat luas segi 3. Luas segi 4. Kamu pun tengok, formula apa ni? Sampai teori pasal dia. Dia kata apa? Luas besar ni adalah sama dengan luas ni campur luas ni. Luas ni kita boleh sumbat dalam ni masuk. Itu kita Pythagoras buat. Okey. Jadi apa kita buat? Yang ini yang paling panjang adalah 13 kuasa 2 adalah sama dengan x tambah 2 kuasa 2 campur dengan x tambah 9 kuasa 2. Ini memenuhi, kita panggil dia teorem Pythagoras. Okey.
Cuma kat sini tak cantik lah kalau unknown belah kanan, nombor belah kiri. Lepas tu dia lebih sesuai kita tulis begini. Nampak? Lebih susah sebab apa? Kita biasa buat unknown belah kiri, nombor sebelah kanan. Dia boleh duduk mana-mana pun. Ikut kesesuaian. Jadi kesesuaian kita buat apa? Kembangkan. Bila kamu kembangkan akan dapat apa kat sini? X kuasa 2 campur 4X. Campur naik balik. Berapa? 4. Dia akan cakap. Okay. Kemudian campur dengan X kuasa 2 darab 18. X campur dengan naik balik 81. 169. Cuba tengok. Ambil nombor ni. Okey. Dah, jangan tersusun X kuasa 2, X kuasa 2 akan jadi 2X kuasa 2. 4X, 18X. Dia akan jadi 22X. Kalau saya salah, betul kan? Ini dapat ni, campur dengan 81 dengan 4 jadi 85. 85 tolak dengan 169. Berapa? Tuan? Negatif 84 sama dengan kosong. Dah boleh faktor dengan menggunakan kalkulator. Berapa dapat X? Ambil jawapan sesuai dengan soalan objektif kita. Berapa? 3. Sebab 3. Yang satu lagi negatif. Okey. Ambil Di jawapan kita ambil 3. Okey, kamu kena ingat ni kadang-kadang sebab dia maklumat sikit je. Kena faham sendiri. Maksudnya kalau ada segitiga bersudut tegak, kalau ada panjang sisi, biasanya kita boleh gunakan apa? Pythagoras theorem untuk selesaikan. Okey. Saya paling pening. Pythagoras dah buat dulu. Kalau cuba yang Pythagoras theorem tak ada, pening nak buat ni. Jenuh memikir benda ni. Okey. Pythagoras maksudnya zaman ni zaman Yunani tau. Zaman Rom. Syat tu. Zaman tu dia dah buat lah benda ni. Kegunaan utama teorem Pythagoras tu dia buat apa? Tahu? Dia buat alat muzik. Nama dia apa? Gitar. Gitar kalau kita tengok betul-betul dia membentuk satu segi 3 kod-kod dia. Kan? Kamu tak perasan lah sebab apa? Tali dia tak orang nampak kan? Halus. Sini dia punya tu. Tali dia macam tu. Betul? Kemudian tali kita macam tu. Betul. Okey. Setiap kali kita tekan kat sini kita rapatkan ni. Jadi dia akan jadi satu segitiga bersudut. Tak. Tekan kat sini dia akan jadi dia kalkulate tau setiap kod tu untuk menghasilkan ketegangan tali tu, dia kalkulate untuk menghasilkan bunyi tertentu. Itu kerja Pythagoras lah zaman tu. Zaman tu kan banyak orang berfalsafah sambil bermain kecapi. Kecapi pula Sama kan daripada alat muzik yang berdasarkan tali tu. Tapi zaman tu dia pakai apa? Kecapi Saya pun tak tahu bahasa Melayu panggil apa. Okey. Tengok seterusnya. Soalan kertas 2 pula. Kertas 2. Mula-mula tak ada masalah lah, senang. Soalan pertama dia kata apa? Selesaikan. Kertas 2. Okey. Kertas 2. Nombor 1. Selesaikan. Selesaikan. 4X kuasa 2 tolak 14X campur 10. Yang ini kau tekan kalkulator je lah. Biasanya soalan macam ni
dah tak wujud lah dalam zaman kamu. Kan dah tak ada, jangan risau. Soalan macam ni tak ada dalam experience kamu dah. Dan sebab apa? Kamu tekan calculator je. Menaci, betul tak? Kan? Okay. Dia jadi tekan calculator je dapat jawapan. Saya akan bincang yang hari ni. Senang. Yang biasanya dia akan masuk macam nombor 2 tu. Dia tak bagi persamaan arm, dia suruh kamu buat dulu. Tengok nombor 2. Selesaikan 2x kuasa 2 per 3 sama dengan 2 campur 1 per 3x. Okay, cuba tengok. Cuba kamu buat, bentukkan sampai dia menjadi apa? Persamaan arm, kan? Yang sama dengan kosong tu. Ambil kalkulator part tu. Cuba kejap. Nombor 1, tekan kalkulator terus. Nah. Satu sekolah. Noain pun sekolah. Sama sekolah dengan kamu juga, kan? Satu kelas kan? Lain kelas? Oh, 5? Oh, memang tak satu kelas lah. Jadi perempuan. Ambil account ke? Ekonomi. Perniagaan. Juga. Oh, Quran Sunnah semua. Oh, okey. Oh, itu saya tak tahu yang tanya saya. Kan? Ajar sesat nanti. Yang tu isteri saya, isteri saya boleh lah. Bahasa Arab tak ada? Bahasa Arab ada tak? Kau kenapa tak ambil bahasa Arab? Perempuan lagi tak ambil? Tak ambil? Budak sekolah setengah pusu ni semua ambil bahasa Arab. Oh. Oh, yang khas yang ambil banyak subjek kan? Tak ada lah. Tak buat macam mana. Nangis tak? Ni kan? Dah dapat ni? Boleh? Okay? Tengok. Apa langkah pertama kamu buat ni? Macam tadi saya beritahu, bila kamu jumpa soalan macam ni, benda yang paling kita tak suka adalah pecahan. Nampak? Jadi pecahan kita siapa kat sini? 3. Macam mana kita nak hapuskan 3 ni? Semua ni kita kena darab je kan? 3. Habislah cerita dia. Yang ini darab 3, kita akan jadi 2x kuasa 2, habis dia. Sama dengan 2 darab 3 akan jadi 6. Campur dengan yang ini darab 3 akan jadi mati. Yang tinggal apa? Kita nak matikan pecahan dulu. Okay. Kemudian dah boleh susun. 2x kuasa 2 tolak x tolak 6 sama dengan kosong. Ambil kalkulator tekan. Dapat apa? Untuk kita dua kena bagi dua-dua jawapan.
2 dengan negatif 1.5. Pecahannya negatif 3/2. Okey? Ya. Boleh. Dapat jawapan sama. Jawapan sama. Tapi macam tak cantik lah. Okey. Kita tengok nombor apa dah? Nombor 2 nombor 3. Saya lupa turunkan nombor 3 dah. Nombor 3 dengan nombor 4 ni tengok. Dengan menggunakan kaedah pemfaktoran, nampak dia bagi tahu. Ni dia ada ayat dia sikit. Nombor 3 dia kata dia nak menggunakan kaedah pemfaktoran, selesaikan 2 Pi kuasa 2 campur 9 per dengan 3 sama dengan 5Pi. Okey. Apa beza kalau dia kata dengan menggunakan kaedah pemfaktoran? Tak ada beza pun, pakai kalkulator je pun. Cuma kita kena letak bracket dia. Jawapan dia, contoh macam ni. Kamu buat macam biasa. Ni dah boleh masuk belum? Kenapa boleh? Tak ada kuasa. Bila tak ada kuasa, dia dah boleh masuk. Yang ini pergi siapa? Sebelah macam tu terus. Dia akan jadi apa? 2Pi kuasa 2 campur dengan 8. Q ke tu? 9 kan? 9. Oh, jangan jadi lain cerita ni. 18 sama dengan 15 Pi. Susun semula 2Pi kuasa 2. Kemudian tolak 15 Pi campur 18 sama dengan 0. Letak 2 kurungan. Kemudian tulis jawapan guna kalkulator. Jawapan mesti pecahan, tak boleh udahan. Apa dapat? 6 dengan 3/2. Dapat? Sama? 6 dengan 3/2. Jadi 6 dengan 3/2. Jadi kena naik balik Bila naik balik dalam ni, sini akan jadi Pi tolak 6. Dia kena positif akan naik, akan tukar jadi negatif. Yang ini Pi tolak 3, 2 pergi depan. Kita panggil dia kaedah pemfaktoran. Okey. Kalau kamu tak buat bracket ni, dia tak tolak markah pun. Saja buat. Tak tolak markah pun. Sebab apa? Sebab tu kata kaedah pemfaktoran dengan kaedah kalkulator sama. Sebab apa? Kalkulator menggunakan kaedah pemfaktoran untuk dapat jawapan tu. Dia punya formula dia. Okey. Cuba nombor 4 tengok. Nombor 4 sama lebih kurang. Okey, nombor 4. Soalan dia bagi selesaikan 2y kuasa 2 campur y per dengan
2y campur 1 sama dengan negatif 6. Ini senang sikit lah. Cuba. Dapat? Dapat? Dapat tak? Dapat? Ni sini. Jangan ni. Ni pindah sini. Boleh? Anak panah ni maksudnya apa? Darab. 3 darab 5 dapat 15. Okey, yang ini masuk terus. 2 jumpa dengan P, 2 jumpa 9, 18. Dia masuk. Okey. Yang ni boleh? Yang ini bila ramai-ramai kita angkat ramai, kita potong ramai-ramai, kita letak dalam kurungan dulu. Kita kurang careless je. Yang ini tak ada masalah, kita salin je lah. 2y kuasa 2 campur dengan y sama dengan ni masuklah. Negatif 6 darab dengan 2. Negatif 12y. Ni negatif 6 darab 1, negatif 6. Kemudian susun. Jadi 2y kuasa 2 campur y, tolak akan jadi tambah 12y, tolak lagi bawah, tambah lagi sama dengan 0. Sini ada y, sini ada y. Jadi kita boleh campur. 1 campur 12, dia akan jadi 13. Campur 6. Bawah ni tak ada masalah sebab kamu dah boleh guna kalkulator. Boleh tak? Okey. Dah. Okey. Nombor 5. Nombor 5 ni dulu tak ada dalam silibus lama. Dalam silibus lama, nombor 5 ni hanya merupakan soalan ADMAT. Sekarang dia dah masukkan ke dalam MAT. Nombor 5, 6, 7. 5, 6, 7 ni dulu soalan ADMAT tau. Sekarang MAT dah ambil alih. Jadi MAT je. Jadi soalan ADMAT dah makin dahsyat lah cerita dia naik pangkat jugalah. Kalau MAT naik pangkat, ADMAT pun akan naik pangkat. Jawapan berapa saya tulis jawapan? Apa? Negatif 1/2 dengan negatif 6. Dua-dua negatif. Kita tengok soalan dia. Nombor 5 ni. Nombor 5 ni dulu soalan ADMAT, sekarang MAT. Dia kata apa? Punca bagi persamaan X kuasa 2 tolak PX campur 6 sama dengan 0. Dia kata ialah 3. Maksudnya punca sama dengan 3. Mungkin ingat ayat saya kata tadi. Ayat dia
X adalah punca. Ingat, X adalah punca. Jadi kalau punca adalah X. Nampak? Jadi kalau dia kata punca sama dengan 3, maksud dia apa? X sama dengan 3. Ingat, punca adalah X. X adalah punca. Jadi kalau X sama dengan 3, masukkan adalah X kat sini. Jadi tempat X ni kita boleh gantikan dengan nombor 3. Jadi dia akan jadi 3 kuasa 2 tolak P 3 campur 6 sama dengan 0. Okey? Jadi kita boleh selesailah 3 kuasa 2 9. 9 campur 6 15 tolak 3P P darab 3 3P sama dengan 0. Negatif 3P sama dengan 15 pindah sebelah akan jadi negatif 15. Negatif dengan negatif potong, 3 potong bawa ke bawah. Jadi P dapat sama dengan boleh? Kan? Ini algebra biasa, kamu kena biasakan dirilah. Kan? Kalau tak cekap, pelan-pelan. Kan? Kalau kamu cekap, kamu akan nampak perubahan. Kan? Dia akan jadi senang. Matematik akan jadi mudah. Punca adalah X. X adalah X apa? Punca. Punca. X. Punca. Punca. X. Dia untuk persamaan tu lah. Kalau persamaan tu katakan kuadratik dia diwakili oleh huruf H. Punca dia H. Kena tengok siapa kuasa 2 dia. Kuasa 2 tu yang menjadikan kuadratik. Nampak? Kalau kuasa 2 dia X, maksudnya punca dia X. Kalau kuasa 2 dia adalah P, punca dia P lah. Tapi kamu kena tengok kadang-kadang ada P kuasa 2, ada X kuasa 2. Jadi siapa yang lebih dominan dalam kuadratik? X. Sebab formula arm dalam kuadratik adalah AX kuasa 2 campur BX campur C sama dengan 0. Okey? Ini persoalan kuadratik arm yang kita gunakan lah. Okey. Nombor 6. Nombor 6 ni susah sikit. Betul. Panjang cerita dia. Nombor 6 dibagi kat situ apa? Diberi 6, 5 dan juga K. Ialah punca bagi persamaan kuadratik 5x tolak 6 dan juga apa? X tambah 2 sama dengan H X tolak 2. Okey? Okey, soalan dia kata cari nilai H dan nilai K. Kita tengok. Boleh? Okey, apa ayat pertama? Dia kata apa? Ini adalah punca tau. Bila ni adalah punca, maksudnya apa? Ni adalah punca kan? Maksudnya apa? Dia X. Jadi kita ada dua nilai X. Apa nilai X kita ada? X sama dengan 6/5 dan kita ada X sama dengan K. Jadi yang mana satu kita nak try? 6/5 betul tak? Kita try 6/5 tu masuk. Ini akan dapat 5 6/5 tolak 6 tu. Kemudian X tambah 2 tambah dengan H X tolak 2. Jangan kena lupa pula ganti X dia apa ni? 6/5. Ni, semua ganti lupa. 6/5. Okey? Tapi dia tak ada masalah sebab apa? Cuba kamu kira yang ni. Mula-mula ni.
Kau tengok tak payah pakai kalkulator, simple je. 5 dengan 5 mati betul tak? Yang tinggal apa? 6 tolak 6 kosong. Bila dia kosong, kosong darablah dengan apa benda pun, jawapan dia akan jadi kosong. Jadi yang tinggal apa? Kosong sama dengan H 6/5 tolak 2. Okay? Jadi perlu tengok tak jawapan ni berapa? Perlu tak kita kira jawapan dia berapa? Tak payah, sebab apa? H darab dengan yang ini semua kita akan potong tau. Turunkan ke bawah. 6/5 tolak 2. Okay? Jadi H sama dengan apa? Kosong. Kalau bahagilah dengan nombor apa pun, jawapan dia akan jadi tetap kita akan dapat H dia kosong. Faham tak apa saya cerita ni? Pening sikit. Dia sebab apa? Cerita dia bila dia bagi ni, bila kita ganti, kamu kena ingat bracket ni maksudnya apa? Ni darab dengan ni. Kan? Jadi kalau salah seorang ni kosong, automatik dia akan jadi kosong. Sebab kosong ni, nombor kosong ni kamu darab dengan apa pun kosong. Kamu bahagi dengan apa pun dia kosong juga. Dia tak ada darab, boleh bahagi. Dia kena ingat, ni formula pertama yang ni penting. Punca adalah X, tu je. K belum, baru H. Tiba K pula kau. Sabar dulu. H dulu. Okey. Bila H kosong, maka persamaan atas ni dia akan jadi 5x tolak 6 x tambah 2 sama dengan kosong. Sebab kenapa sama kosong? Sebab H kita kosong. Kosong darablah dengan berapa pun, jawapan dia tetap kosong. Sekarang baru kita boleh masuk K. Kita masukkan K, dia akan jadi apa? 5K tolak 6 K tambah 2 sama dengan kosong. Okey? Jadi kat sini ingat tadi mula-mula punca. Buat apa? Kita samakan dengan kosong. Ingat tu. Jangan expand pula. Jadi K akan dapat 6/5 dan K sama dengan -2. K ada 2 nilai. Okey? Cuma bila dia sesuaikan dengan jawapan kita lah. Bila dia kata punca dia adalah K, maksudnya 6/5 dah ada. Jadi K kita seorang lagi yang sesuai apa? -2. Soalan ni soalan kebat lah. Dulu soalan ni AMAT tau. Dalam AMAT. Sekarang dalam MAT. Bila melibatkan apa? Punca. Poin kita adalah apa? Punca adalah X. Punca adalah X. Okay? X is root. Root is X. Punca adalah X. X adalah punca. Ingat. Boleh? Okay? Tengok. Nombor 6. Nombor 6. Ini nombor 6 lah. Nombor 7. Soalan nombor 7 kat sini. Dia bagi kat situ, tentukan paksi simetri bagi graf fungsi fx sama dengan negatif 2x kuasa 2 campur 8x tolak 14. Okey. Macam mana kita tentukan fungsi paksi simetri? Formula. Kamu kena hafal formula dia. Formula paksi simetri. Simetri adalah X sama dengan negatif B/2A. Ini apa? Banyak pakai. Itu formula untuk apa? Paksi simetri. Jadi masukkan je lah. A kita sama dengan negatif 2. B sama dengan 8. C sama dengan negatif 14. Masukkan.
Jadi X sama dengan negatif 8 per dengan 2 kali dengan negatif 2. Dapatlah jawapan sini akan dapat 2. Itu adalah kita panggil dia persamaan paksi simetri. Dengar paksi simetri mestilah X. Okey? Soalan dia seterusnya dia suruh buat apa? Dia suruh lakarkan. Dia suruh lakarkan. Okay. Bukan lukis, lakarkan. Jadi macam mana nak lakar? Ambil petua ni. Untuk lakar, benda pertama kamu kena tahu adalah dia punya bentuk graf. Bentuk graf. Nombor 2, kamu kena tahu adalah titik dia. Titik minimum atau maksimum. Titik minimum maksimum kita ambil kat mana? Paksi simetri tu. Kan? Nombor 3, pintasan. Okey? Pintasan maksudnya ada berapa jenis? Ada 2 jenis. Pintasan Y ada, pintasan X ada. Kan? Yang biasanya paling penting adalah pintasan Y. Pintasan X kadang-kadang tak ada. Kadang-kadang ada. Okey? Jadi sekarang ni kita dah ada apa? Paksi simetri. Nampak? Kita ada paksi simetri dia. Yang kita tak ada apa? Ada X tapi tak ada Y-nya. Dia akan memberi titik dia. Jadi bila kita dapat dia, bentuk graf kita macam mana? Tengok kat mana? Bentuk graf tengok dekat A dia. Kalau A dia negatif, bentuk graf kita adalah masam. Begitu bentuk graf kita. Nampak? Kemudian titik minimum maksimum kita dah ada X kita 2. Yang belum ada apa? Y. Macam nak cari Y? Masukkan. Kita masukkan. Jadi Y sama dengan negatif 2. 2 kuasa 2 campur 8 kali 2 tolak 14. Masukkan. Tekan kalkulator. Kamu akan dapat Y. Itu untuk koordinat titik minimum atau maksimum. Puluh. Baik. 10 ke? 22. Y. Tepian ke? Ni. Nak ini nampak apa? Saya kira dapat negatif 2, 6. Negatif 6. Betul? Negatif 6. Negatif 6. Mana dalam tekan kalkulator ni? Negatif 6. Negatif 6. Betul? Kan? Cuba tekan kalkulator betul-betul. Boleh? Okey. Baik. Okey, sekarang kita nak lakarkan graf. Antara bentuk graf, titik dengan pintasan. Mana kita nak buat dulu? Kita buat bentuk graf tu. Jangan buat paksi tu. Buat paksi tu tak cantik graf tu. Kita buat apa? Bentuk graf dulu. Kamu belajar ada buat paksi dulu kan? Saya ajar graf tu. Bagi cantik graf. Bentuk apa? Masam. Mesti graf pun sentiasa cantik. Sebab kita buat dia dulu. Cuba buat. Tak cantik juga. Okey. Okey. Lepas tu kita letak apa? Ni susunan dia. Titik. Titik kita berapa? 2 dengan negatif. Okey. Kemudian baru kita buat paksi tau. Paksi kita macam mana?
Kita nak buat pasti X dulu ke pasti Y dulu? Pasti Y dulu. X aku tak tahu. X boleh tapi kita buat pasti Y dulu. Kenapa? Pasti Y sebab apa? X kita 2. Bila 2, kosong kat mana? Belah kiri ke belah kanan? Sini 2. Kat mana kosong? Belah kiri ke belah kanan? Belah kiri, betul tak? Belah kiri. Belah kiri garis. Okey. Bila kita dah garis, kita akan dapat pintasan Y. Berapa pintasan Y? Pintasan Y adalah C. Ada tak C kita? Negatif 14. Ini adalah negatif 4. Okey. Sekarang baru kita tengok pasti X. Pasti X kita senang aja. Sini berapa? Negatif 6. Betul tak? Kosong kat mana? Atas ke bawah? Atas. Betul tak? Kat mana atas? Asal atas sudah. Asal atas. Logik-logik lah. Dah. Dah siap lah. Jadi graf kita adalah sentiasa cantik. Nampak? Kalau kamu buat pasti dulu, kadang-kadang graf kamu dia tak apa cantik lah. Sebab apa? Kamu buat titik-titik dulu, nanti kamu sambung titik tu. Bengek-bengek je cerita dia. Kita buat graf kita sentiasa cantik. Kita tanda. Ingat bentuk ni. Bentuk graf, titik, pintasan. Ada tak pintasan X? Mana ada pintasan X? Tak ada. Ada tak? Mana ada? Dia tak kena. Bila tak ada, maksudnya dia tiada punca. Bila tiada punca, kamu ambil kalkulator. Cuba kamu faktorkan ni. Kamu mesti tak dapat kalkulator. Kalkulator akan bagi jawapan yang pelik. Yang ada I. Tekan. Masuk. Negatif 2, 8, negatif 14. Nampak? Dia ada kat atas tu. Kamu kalkulator kamu kena hati-hati tengok benda atas ni. Dia ada RI. Tengok kalau ada kecil kat atas ni maksudnya jawapan ni tak boleh terima. Okey? Jawapan ni kita kamu belajar kita terima benda tu. Okey? Sebab dalam nombor sebenarnya kita ada 3 jenis nombor. Tapi kamu dah SPM tak belajar benda ni. Kamu belajar 2 jenis. Nombor kita panggil dia nombor dia macam ni. Dalam semua nombor kita panggil dia, kebanyakan nombor semua kita boleh kirakan kompleks nombor. Kompleks kita panggil dia ni kompleks nombor kompleks. Kemudian ni adalah nombor kita panggil bahasa Melayu ni apa lah? Nombor rasional. Rasional yang ni integer. Ini maksudnya apa? Yang kamu tahu mula-mula adalah integer. Apa maksud rasional? Rasional maksudnya ratio. Ratio maksudnya apa? Bahagi. Sebarang integer kita bahagikan, dia akan menghasilkan rational number. Okey? Rational number. Kemudian nombor kompleks macam mana? Nombor kompleks ni nombor yang tak wujud sebenarnya, tapi kita imagine dia wujud. Contohlah. Punca kuasa 2 negatif 1. Benda ni tak wujud. Kalau kamu tekan kalkulator, dia akan jadi apa? Tekan. Punca kuasa 2 negatif 1. Dan error. Tak wujud. Tapi kita boleh imagine dia. Kita dikatakan sebagai I. Kamu akan belajar kemudian lah benda ni. Dalam peringkat yang seterusnya. Betul, kalau kalkulator kamu kadang kamu tekan-tekan, dia keluar benda I lah, pelik-pelik dia keluar. Maksudnya benda tu bukan jawapan untuk level kamu. Dia tak terima. Kita tak terima complex number dalam jawapan kita. Okey? Tapi kamu kena tahulah macam mana kita nak buat apa ni. Kita nak lakarkan graf. Ingat bentuk graf. Bentuk graf macam mana? Kalau A dia positif, A positif senyum, A negatif masam. Okey? Habis dah untuk hari ni. Ngom-ngom. Jadi semoga kamu berbahagia selalu, boleh faham insya-Allah. Jadi minggu depan insya-Allah kita dah kita sempat kot. Sempat kelas satu kali kelas lagi kan.
Sebelum jangan raya awal. Balik kampung dah 2 tahun tak balik kampung ni. Kan awal balik. Okey. Jadi minggu depan kita akan masuk bab 2 lah, terus mukadimah bab 2. Okey, asas nombor. Kita jumpa lagi insya-Allah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Sama.